buku teks tadi. Alright. Maaf lah, saya guna komputer kawan saya. Okey, jadi sebelum kita mula kelas, saya nak tanya. Ryota-san dan Takuyasa pernah tak menyertai apa-apa sukan sewaktu di sekolah dulu? Sukan. Sukan? Okey. Saya suka bola sepak. Oh, bola sepak. Kiranya Ryota-san pernah main lah. Ah, just hobi lah. Oh, just hobi. Ya, Kiranya selalulah main. Sampai ya sekarang tak ke? selalu. Oh, Sekarang tengok je. sekarang tengok je. Apa Ah, pasukan yang Ryota-san suka? Sukan saya suka berenang, swimming. Oh, saya tak kenal. Saya bukan peminat bola sepak. Bola sepak. Sorry. Sekali lagi. Saya bukan peminat permainan bola sepak. Oh, kenapa? Oh, sebab saya tak faham sebenarnya kenapa orang, contohnya perlawanan bola sepak kan. Saya tak faham kenapa Okey, orang okey. menonton perlawanan bola sepak. Okey. Itu bagi pendapat saya lah. Saya pernah cuba main futsal, main bola sepak ketika saya berada di sekolah rendah, Mhm. tapi permainannya Tak berapa sangat faham. teruk. Ah, Bagaimana pula dengan Takuyasa? Sukan sukan yang Takuyasa main. Oh, saya tak boleh dengar suara Takuyasa. Saya maaf, Takuyasa, saya tak boleh dengar suara Takuyasa. Boleh Takuyasa cuba buka headphone? Buka headphone dulu and try cakap. hmm. Dia tersang dengar tak suara Takuyasa? Ah, tak boleh dengar. Tak boleh dengar juga. Cuba Takuyasa type. Belum. Tidak boleh. Cuba Takuyasa buka dulu your headphone. Okey. Tak apa, kami akan tunggu dulu sehingga Takuyasa dapat selesaikan masalah dengan headphone. Sementara tu, selain bola sepak, permainan apa lagi yang Ryota-san pernah Mhm. sertai? Okey. Apa lagi? Saya suka Uh-uh. saya suka frisbee. Frisbee? Oh, frisbee tu macam Ya, mana? macam mana? Saya tak pernah main. Oh, Frisbee. apa ya? Ya. Frisbee. Yang Oh, bulat macam, tu. Ya, betul-betul. oh, Ah, saya tak pernah main. Saya tak pernah oh, ke? nampak. Uh-uh. Ya, Oh, dia saya pernah macam, main frisbee di UKM. di UKM. Ya. Mewakili fakulti ke? Mewakili Ah, per, dengan kawan-kawan dengan kawan-kawan oh, fakulti. main saja-saja je lah. Ya, betul. Oh, okey okey. Faham? Hmm.
Jadi Ryota Sang pernah tak mewakili sekolah atau mewakili universiti ke Wakil uh, universiti? untuk hmm, Tak pernah. uh, mewakili sekolah pernah? What? Tak pernah juga. Tak pernah juga. Ah. Sama lah. Saya pun tak pernah. Saya tak main sukan. Saya Mhm. main chess. Wow. Saya main Ya, lagi sukan apa saya main? sebenarnya saya tak berfaham chess. Oh, Macam mana chess. main? Um, so chess ada beberapa pawn kita panggil kan, Mhm. dan dia setiap apa kita panggil Simon? Buah Dia Aha. punya pawn, setiap pawn Betul lah itu tu. ada gerak geri masing-masing. Mhm. Aiman pun Jadi di antara bermain semua tu chess? yang Saya Aiman dia main chess. boleh main chess tapi tak Wow. power. Oh, Saya suka main Wow. sukan. Hebat, hebat. Aiman, untuk pengetahuan semua, Aiman ialah seorang palapis. Dia tak salah tahu tak palapis? Kat UKM pun ada rasanya palapis. Parapis. Apa tu? Hmm. Dia macam satu kelab di mana mereka melatih pelajar-pelajar universiti Mhm. untuk menjadi askar. Mhm. Hmm. Jadi latihan-latihan mereka seperti askar lah. Mana? Pernah dengar tak? Tak pernah. Parap apa dia? Palapis. Parapis. Palapis. Palapis. Kalau Mhm. tengok, hmm, Ah, unit beruniform. Tahu tak unit beruniform? Maksud unit beruniform. itu untuk tentera darat. Tentera darat. Jadi Iya. palapis ni, cuba Aiman terangkan sikit apa Aiman buat sewaktu dalam palapis. Okey baik. Okey, untuk pengetahuan, Palapis ni adalah satu badan beruniform di bawah kelolaan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi Mhm. dalam aktiviti Palapis, kami melakukan pelbagai aktiviti lah, terutamanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan dengan formasi dan juga kemahiran ketenteraan seperti pengendalian senjata, membaca peta, Mhm. baca kompas, dan banyak lagi lah. Selain daripada tu, sukan juga ada juga. Artinya Hmm. di samping daripada sentiasa melakukan aktiviti-aktiviti, kami juga melakukan sukan untuk sebahagian daripada ni lah, langkah penjagaan badan yang sihat. Mhm. Jep. Okay, ada tak perkataan yang Aiman San cakap yang Rio tak sangat tak faham? Dia. Faham tak maksud Iya, saya kelolaan? berfaham. Iya. Ya, saya ada menggunakan beberapa perkataan yang Hmm. mungkin jarang didengar. Mm-mm. Antaranya Mhm. yang saya perasan tadi, kelolaan lah. Kelolaan. Rio tak Parapis. pernah dengar perkataan kelolaan? Tak pernah. Ke Okay, ni Tolong eja. saya eja. Kelolaan. Kelolaan. Dalam Kelolaan. dalam tulisan Jawi, dia akan tulis macam ni. Sebab dia Tasam buat Mhm. tesis tentang bahasa Jawi kan. Kelolaan. Jadi maksud dia di sini, Maksudnya kalau kita boleh lihat, arahan dan kawalan. arahan dan kawaran. Maksudnya, Kawaran maksudnya apa?
kawalan maksudnya control. Control. Mhm. So, apabila kita cakap, contohnya ayat di sini dia cakap, susunan pentadbiran diatur semula di bawah kelolaan pegawai kanan. Di bawah kelolaan maksudnya di bawah kawalan atau di bawah arahan pegawai-pegawai kanan. Jadi siapa yang mengarahkan? Yang mengarahkan ialah pegawai kanan. Mhm. Okay. Faham tak sekarang apa maksud kelolaan? Terus sekali lagi. Lagi sekali. Okay. Ya. Contohnya, saya cuba buka Google Document. Takuyasa masih tak dapat nak sertai kita. Kelolaan. Okay. Kelolaan maksudnya Maksudnya kontrol. Under the control of. Mhm. For example kan, seperti contoh ayat dia, pentad. Okay, kita tengok contoh tadi. Pentadbiran universiti diatur di bawah kelolaan Mhm. kelolaan dekan. Dekan ke kita panggil? Naib Chancellor. Saya kembali. Faham. Faham kan? Oh. Okay. Boleh faham sekarang? Ya, baru faham sekarang. Okay. So it's something like under the control of, or it's led by. Okay, selamat datang Takuyasa. Selamat kembali. Ya, terima kasih. Saya baru kembali. Bisa Okay. dengar? Bisa Okay, dengar boleh, jelas? boleh. Bisa. Oke, Baik. terima kasih. Boleh dengar dengan sangat baik. Okay. Terima kasih. Jadi, kembali kepada persoalan saya tadi. Takuyasa pernah sertai apa-apa sukan ketika zaman sekolah? Waktu saya ada di sekolah, Sekolah. saya sebetulnya saya tidak suka sekolah. Oh, kenapa? Ah. Sama lah kita. Jadi saya mau tanya Anda sekalian, kenapa suka sekolah? Kenapa suka sekolah? Apa? Sekalian? Siapa? Mengapa Anda suka sekolah? Anda sekalian suka sekolah? Suka sekolah saya? Hmm. Sejujurnya saya tak suka sekolah. Saya tak suka sekolah, tapi saya Kenapa? suka college. Oh, begitu. Oh. Sebab sekolah saya sangat ketat. Dia punya peraturan sekolah saya sangat ketat. Dan kami kena datang sekolah pukul 7 pagi. Wah. Balik pukul 5 atau kadang-kadang 6. Kadang-kadang ada juga datang sekolah pukul 6 lebih, 6:30 pagi. Jadi sangat penat. Macam mana pula dengan sekolah dekat Jepun? Datang pukul berapa? Waktu saya ada di sekolah SD atau SD sampai SMA
Mhm. dari pagi, mungkin dari pagi 8.30 sampai Oh, sampai petang ya, sampai petang, mungkin sampai petang pukul 4. oh pukul Hmm. 4. Kira-kira. Faham? Oh, jadi Takuyasan ada main atau sertai apa-apa sukan? Hmm? Ada sertai apa-apa sukan di sekolah? Waktu saya suka sekolah, apa ya? Waktu saya ada di SMA, saya sesudah selesai sekolah, saya suka pergi, bermain Mhm. dengan teman saya. Bermain apa? Bermain pergi ke toko-toko atau pergi ke rumah teman saya. Oh, oh jadi Ah, tak adalah sertai sukan di sekolah. Just, ya, dan saya suka waktu saya ada di SMA, saya suka bermain gitar. Oh. oh, Tapi, oh, mm, mm, dah lama tak waktu main. saya bermain mahir, saya harus latihan lagi ya. Faham? Saya pun boleh main. Sekarang Saya tidak, saya pun boleh main ukulele, tapi dulu Oh, dah lama begitu. tak main. Adik Cuba main laki-laki, sekarang. kita dan ukulele. Oh, guru. Oh, menarik. Oh, menarik. Anda bisa belajar dengan dia lewat internet. Oh, ya ke? Hmm. Okey, sekejap saya nak betulkan sikit. Uh, boleh Ada. belajar dengan dia melalui internet. Bahasa Malaysia. Jadi saya nak Takuyasan dan Ryota-san baca satu petikan di buku teks sekolah menengah tingkatan 3. Kejap, saya kehilangan petikan tadi. Mana ya? Sekejap. Tak apalah, kita baca petikan yang ada. Okey. Kita akan baca perbualan ini. Jadi di sini ada tiga orang. Nur Aini Sofia, penemu duga 1, penemu duga 2.
Jadi saya akan jadi Nur Ain Sofia. Ryota-san akan jadi penemu duga 1 dan Takuya-san akan jadi penemu duga 2. Alright. Oke. Okay, sebelum tu boleh Ryota-san tolong bacakan ni? Oke. Nur Ain Sofiatura memohon untuk menyertai program budaya peringkat antarabangsa. Dia telah dipanggil untuk menjalani Tumedega. Okay. Selamat sejahtera Tuan dan Puan. Selamat sejahtera. Silakan duduk. Terima kasih Tuan. Saudari Nur Ain Sofia telah memohon untuk menyertai program budaya peringkat antarabangsa, betul? Ya, betul Puan. Boleh jelaskan sedikit tentang latar belakang Saudari Nur Ain Sofia? Okay. Saya berusia 16 tahun dan berada dalam tingkatan 4 Supernova di SMK Seri Cemerlang. Di sekolah, saya ialah seorang pengawas dan setiausaha kelab seni budaya. Saya aktif dalam aktiviti seni budaya dan kerap menyertai pertandingan pidato. Mhm. Mengapakah saudari memohon program budaya peringkat antarabangsa ini? Saya memohon program ini kerana ingin melihat keunikan dan mengenali budaya masyarakat di luar negara. Tadi Saudari ada menyatakan hasrat untuk mengenali budaya masyarakat luar. Boleh Saudari terangkan lebih lanjut? Boleh Tuan? Sebenarnya, saya ingin melihat sendiri keunikan budaya masyarakat lain di dunia, seperti pakaian dan tarian tradisional mereka. Pada masa yang sama, saya akan mengambil peluang menonjolkan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang kaya dengan budaya. Boleh saudari jelaskan? Sebagai warga negara yang cinta akan tanah airnya, saya berbangga untuk memperkenalkan keindahan warisan budaya Malaysia seperti baju kurung, teluk belanga dan tarian zapin. Wah, menarik sekali. Jika Saudari terpilih untuk menyertai program ini, apakah perkara yang Saudari ingin lakukan semasa berada di sana? Selain mengikuti semua aktiviti yang ditetapkan oleh penganjur, saya juga akan membuat demonstrasi tarian zapin dan permainan tradisional. Baiklah. Terima kasih saudari Nur Ain Sofia. Selepas ini, sila ke bilik Tumedega 2 untuk ujian bertulis. Terima kasih dan selamat sejahtera Tuan dan Puan. Okey, terima kasih atas pembacaan tadi. Okey, dari perbualan yang kita baca tadi, ada tak perkataan yang Ryota-san atau Takuya-san tak faham? Okey, saya nak tanya, Hmm? peringkat dan pertandingan. Mana itu? Dekat mana? Ini ke Ah, peringkat? ya. Oh, okey. Program budaya peringkat antarabangsa. Budaya peringkat antarabangsa. Okay, peringkat means peringkat bermaksud level. Mhm. Level. So, apabila Ryota-san faham tak apa maksud antarabangsa? International. Yes, international.
Apa kata dasar peringkat? Peringkat, ada ke ringkat? Peringkat tiada kata dasar. Peringkat ni Oh, satu um, perkataan. Perkataan dia macam aha. kata nama kan. Dia Okey, tak ada okey. kata dasar. Jadi, bila kita cakap peringkat antarabangsa, it's an international program. International level program. Okay, contohnya kita nak cakap school level program. Macam mana kita nak cakap? For example, Okey. Mhm. okay, wait, hold on. I joined a school level competition. Jadi kita akan cakap saya menyertai pertandingan peringkat sekolah. Okay, boleh faham tak dekat sini apa maksud peringkat? Faham. Alright. Okay, Takuyasa boleh faham? Sebentar ya. Bisa. Ya, boleh. Okay. Misalnya peringkat ini adalah kata yang dipakai dijelaskan ujian. Misalnya peringkat A, peringkat B, peringkat 1. Boleh juga guna peringkat 1 level 1, peringkat 2 level 2. Okay, selain peringkat, tingkat. Ini tingkat lebih dipakai lebih banyak di Indonesia. Okay, contohnya cuba bagi Takuyasa bagi contoh. Seperti ini kalimat ini tidak sama dengan pelajaran ini, tapi seperti tingkatan laut. Oh, okay. Orang Malaysia guna juga perkataan tingkatan untuk tingkatan 1 untuk sekolah. Tingkatan 1 bermaksud 13 tahun. Tapi untuk tingkat, kami selalunya guna untuk level of the floor, floor level. Mhm. For example, kalau kita dekat dalam sekolah kan, sekolah, okay, tingkat 1 means level 1 of the building. Tingkat 2, level 2. Okay, kita selalunya guna tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 untuk building, untuk bangunan. Untuk bangunan. Ya. Ini juga sedikit beda. Ini juga sedikit beda dengan bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia lantai. Kalau Anda sekalian bilang tingkat 1, tingkat 2 juga boleh.
juga bisa dipaham. Tapi biasanya dibilang lantai. Lantai satu. Oh, okey. Saya nak tanya, Mhm. saya pernah dengar aras 1, aras 2. Aras Aras maksudnya 1, tingkat juga. betul. Aras Ah, sama dengan tingkat. Tingkat dan aras sama. Tingkat atau aras. Okey. Dari sini, jika kita lihat di sini, dia ada bagi kata terbitan. Ryota-san dan Takuya-san tahu tak apa maksud kata terbitan? kata terbitan. Oh, tak tahu. Okey, kata terbitan ni dia dihasilkan daripada kata dasar. Apabila kata dasar tu kita campur dengan imbuhan. Contohnya, tadi tingkat kan? Tingkat, Mhm. kata dasarnya tingkat. Dia tambah an. Dia tambah imbuhan an di sini. Ini ialah apa yang kita panggil kata terbitan. Dia terbit daripada atau dia muncul daripada kata dasar tingkat. Okay. Sebelum tu, kan kita panggil dia kata terbitan. Mhm. Terbit, faham kan maksudnya apa? Terbit maksudnya publish. Yes, correct. Terbit boleh bermaksud publish. Lagi? Lagi. Saya tak tahu. Tak tahu. Terbit juga boleh bermaksud orang panggil, contoh kita cakap matahari Matahari terbit. terbit. Okay, apa maksud matahari terbit in English? Sunrise. Sunrise. Sunrise, yes. Sun- So, dia juga boleh bermaksud muncul. Rise. Matahari itu dia terbit, dia muncul. Rise. Jadi, bila kita cakap kata terbit, bermaksud kata itu dia muncul daripada kata dasar. Okay, boleh faham? Okay, boleh faham? Boleh. Alright. Jadi kita tengok, sekarang kita nak tengok. Sekejap. Oh. Okay, kita nak tengok imbuhan. Okay. Boleh Ryota-san tolong bacakan? Okey. Imbuhan ialah proses penambahan pada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan. Kata Oh, nama, kata kerja, kata adjektif, kata keterangan, dan kata bilangan. okay, betul. Okay, terima kasih Takuya-san. Okay, contohnya seperti kita ambil tadi, tingkatan. Okay, ini ialah kata terbitan. Dia muncul daripada kata dasar tingkat. Terbit daripada kata dasar tingkat. Okey, jadi
Ini dinamakan tingkatan ni ialah kata terbitan. Macam mana kata terbitan terhasil? Dari penambahan imbuhan. Okey. Ni imbuhan, dia ada imbuhan. An. Okey. Jadi apabila kata dasar ni kita buat penambahan imbuhan, dia akan hasilkan maksud yang berbeza. Ni, dia punya point, maksud yang berbeza. Okay, contohnya, kita tengok dekat sini. Imbuhan ni pula terbahagi kepada 3 bahagian. Imbuhan awalan. Awalan ni maksudnya kita letak di hadapan kata dasar. Awal. Sangat banyak, ada 13 di sini. Contohnya peladang, pen, penggi, penge. Kedua, imbuhan apitan. Contohnya, maksudnya imbuhan apitan ni apa? Dia ada imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Jadi penambahan dia ada di depan dan juga di belakang. Ketiga, imbuhan akhiran. Akhiran ni maksudnya kita tambah di belakang perkataan dasar. Okey. Seterusnya, jom kita buat latihan sedikit. Alamak, tak ada kat sini. Okey, maaf. Dekat laptop saya yang lama. Tak ada dekat sini. Kita terus kepada kata kerja lah. Okey. Sekarang kita nak tengok kata kerja transitif dan tak transitif. Ingat tak? Saya ada cakap dekat Rio Tasang rasanya sebelum ni. Ya, Sebelum ni. Okey. saya Jadi ingat. hari ni kita tengok kata kerja transitif dan tak transitif. Okey, seperti yang kita tahu kan, bila ada kata kerja di sini, dia mesti ada pembuat dan objek. Hmm. Kata kerja. Objek. Contohnya, saya pergi sekolah. Jadi di sini kita tengok dia ada objek dia lah. Saya pergi sekolah. Okey. Jadi ini apa yang kita panggil kata kerja transitif. Di mana dia akan ada objek untuk menerangkan kata kerja tu. Mhm. Kalau kita cakap saya pergi je. Saya pergi. Adakah ayat ni complete? Sempurna? Saya pergi. Tak kan? Kita tak tahu dia pergi mana. Mhm. Jadi kata kerja ni memerlukan objek. Jadi cuba Rio Takuya-san tolong bacakan. Apa maksud kata kerja transitif dekat sini? Kata kerja transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai predikat dalam ayat. Okey, betul. Okey, contoh ayat, saya suka menonton anime. Kalau kita tengok dekat sini, menonton. Kalau kita potong kat sini kan, saya suka menonton. Adakah ayat ni lengkap? Kalau kita buat, saya
suka menonton. Okay, boleh tak Ryota-san jawab? Saya suka menonton ni, adakah ayat ni lengkap? Sekali lagi. Adakah ayat saya suka menonton ni lengkap? Sampai sini je. Betul tak ayat ni? Tak betul. Tak betul. Nonton Kenapa? apa? Sebab tak boleh faham Ah, nonton apa. betul. Okay. Jadi dia tak lengkap sebab dia tak ada penerangan, tak ada objek. Kita tak tahu saya suka menonton apa. Jadi kita perlu letak objek dia, iaitu anime. Wajib kita letak objek dia untuk menjadikan ayat ini lengkap. Ayat kedua, contoh kedua. Abang sedang membaiki kereta. Okey, contohnya kita pangkah kereta ni, kita cakap abang sedang membaiki. Ayat ini tak akan jadi lengkap. Jadi kita perlu letak kereta untuk menerangkan yang kita membaiki kereta. Okay, ini ialah kata kerja transitif. Dia memerlukan objek. Okey. Boleh tak Ryota-san dan juga Tafiyah-san tolong bacakan perbualan ringkas ni. Ali, Ryota-san boleh jadi Ali. Tafiyah-san boleh jadi Abu. OK。 Abu, kamu sedang buat apa tu? Aku sedang menonton. Nonton? Nonton apa? Sedang menonton Taktakuku. Ya, awak sedang menonton apa? Okay. Jadi daripada ayat Okey. ni, kita boleh melihatlah bagaimana bila si Abu ni, dia cakap dia sedang menonton. Jadi orang yang dengar tu dia tak faham menonton apa. Menonton wayang, menonton filem, atau menonton perlawanan bola sepak. Itu kata kerja transitif. Okay. Bagaimana pula dengan kata kerja tak transitif? Okay, kata kerja tak transitif ni opposite of kata kerja transitif. Maksudnya? Okay, boleh tak Ryota-san tolong bacakan? Okey. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna. Maknanya dengan tidak memerlukan objek. Okay, betul. Boleh tak Ryota-san tolong terangkan apa maksud dia, apa yang difahami daripada ayat tu? Okey. Ayat-ayat yang tak perlu letak objek. Okay, Contohnya, contohnya. saya nyanyi. Saya sedang menyanyi. Yes, betul. Betul. Saya sedang menyanyi. Okay. Jadi, kata kerja tak transitif ni maksudnya dia tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan objek. Ni dia punya point. Cukup sekadar Ryota-san cakap menyanyi, kita dah boleh faham dah. Menyanyi apa? Mestilah menyanyi lagu. Contoh ayat yang ada dekat sini kita lihat. Ayah sedang berehat. Daripada ayat ni kita dah faham the father is resting. Dia tak perlukan apa-apa objek selepas berehat. Seterusnya, abang sedang bersenam. Okay, bersenam tak perlukan apa-apa objek. Tiada objek selepas kata kerja ni.
Jadi itulah kata kerja tak transitif. Okey. Okay, jadi perbualan ringkas. Ryota-san jadi Abu dan Takuya-san jadi Ali. Oke, Okey. mari kita baca. Okey. Hai Ali, apa kamu mahu lakukan pada petang ini? Hai Abu, saya mahu bersenam. Mahu ikut? Boleh juga. Jom. Okay. Oh, you sound like a Okey. native. Pronunciation. Okay. Jadi itu ialah penerangan tentang kata kerja transitif dan tak transitif. Jadi Ryota-san dan Takuya-san dah faham apa beza? Dah faham. Okay, ada apa-apa soalan? Bisa. Tak ada. Okay. Terusnya sebenarnya kita tak habis lagi petikan tadi. Mana tadi? Okay. Selain tu ada perkataan yang tidak difahami lagi tak? Selain peringkat. Hmm. Apa maksudnya hasrat? Yang mana? Okay, tadi saudari ada menyatakan hasrat untuk Oh, mengenali budaya Malaysia. hasrat. Ya. Keinginan. Eh? Ryota-san faham maksud keinginan? Apa? Keinginan. Pernah dengar tak? Keinginan. Desire. Like something that you want. Desire. A want. Hoshi no mono. I guess in Japan. Okay, contohnya kita tambah imbuhan berhasrat. Apabila kita tambah imbuhan kepada hasrat, dia akan jadi kata kerja. Means I want to. Oh. I desire for. Is it something like that lah? Okay, contohnya. Okay, contoh ayat. Saya berhasrat untuk mengahwini awak. Meaning, I want to marry you. Berhasrat ni is satu keinginan yang kurang kuat lah. Okay. Jika kita lihat dekat sini, hasrat. Keinginan, di sini dia tulis keinginan yang kuat untuk memiliki. Memiliki atau melakukan sesuatu lah. Okay. Kita sambung Okay, maaf. Okay, saya minta maaf. Okay, jadi ada lagi, selain tu ada lagi perkataan yang tak faham. Tak ada.
Okey, tak ada. Alright. Nak tamatkan kelas sekarang atau boleh sambung lagi sikit? Saya boleh. Okey, kita ambil 10 minit sekejap. Hmm. Jumpa benda. Okey. Okey. Yang saya nak semua baca tadi. Okey, kita baca sedikit ketika ni. Tapi kali ni saya nak Ryota-san dan Takuya-san dengar dulu saya baca. Kemudian Mhm. Ryota-san dan Takuya-san akan bergilih-gilih baca satu line demi satu line. Satu baris demi satu baris. Okay. Faedah sukan kepada remaja. Saya baca laju boleh catch up ke tak? Kegiatan sukan mendatangkan banyak faedah kepada remaja. Antaranya sukan dapat melahirkan remaja yang sihat, sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Sebagai contoh, aktiviti sukan seperti berbasikal, mendaki gunung dan bermain bola sepak akan membantu remaja untuk membina tubuh badan yang sihat, cergas dan menarik. Hal ini dikatakan demikian kerana bersukan boleh menguatkan otot dan tulang serta menyihatkan badan dengan membakar lemak berlebihan dalam badan. Natijah daripada badan yang sihat juga akan melahirkan minda yang cerdas dan mendorong kecemerlangan dalam pelajaran. Selain itu, remaja dapat mengisi masa lapang dengan cara yang bermanfaat. Contohnya, remaja dapat memanfaatkan masa lapang dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan seperti tenis, memanah dan futsal. Remaja yang aktif dalam sukan pasti tidak akan melakukan aktiviti yang kurang bermanfaat seperti menghabiskan masa lapang dengan menonton televisyen, tidur atau melepak di pusat beli belah. Sebaliknya, mereka akan mengisi masa senggang mereka dengan melakukan aktiviti sukan yang digemari bersama rakan-rakan. Impaknya, remaja akan membentuk gaya hidup yang sihat dan terhindar daripada masalah sosial. Seterusnya, aktiviti sukan juga dapat mencungkil bakat remaja. Melalui pertandingan yang diadakan pada peringkat sekolah, guru akan dapat mengesan dan mencungkil bakat terpendam remaja dalam pelbagai acara sukan seperti catur, badminton dan olahraga. Pada masa yang sama, guru akan menggilap bakat remaja ini dengan latihan yang terancang agar mereka dapat bermain dengan baiknya semasa pertandingan dijalankan. Dengan ini, pihak sekolah dapat mencukil bakat dan melahirkan ramai atlet yang berpotensi untuk berjaya pada peringkat yang lebih tinggi. Di samping itu, aktiviti sukan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa bersukan, semangat kekitaan dan keakraban antara rakyat berbilang kaum di negara ini dapat dipupuk. Atlet yang berada dalam pasukan yang terdiri daripada remaja yang berbeza kaum dan budaya akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan pasukan mereka. Impaknya, sifat toleransi dan semangat kesukanan dalam kalangan remaja yang berbeza latar belakang dapat dipupuk dan perpaduan dapat dijalin. Okay. Jadi, Ryota-san dan Takuya-san boleh baca. Kita mulakan dengan Ryota-san sampai sini, kemudian Takuya-san sampai akhir baris yang kedua. Okay. Kegiatan sukan mendatangkan banyak faedah kepada remaja. Lagi sekali. Okey, kegiatan sukan mendatangkan banyak faedah kepada remaja. Okey. Seterusnya Takuya-san. Antaranya suka dapat
melahirkan remaja yang sifat sama ada dari bagi fisikal ataupun mental. Okey, seterusnya. Sebagai Sebagai contoh, maaf. sorry. Sebagai contoh, aktiviti sukan seperti berbasikal, mendaki gunung, dan bermain bola sepak akan membantu remaja untuk membina tubuh badan yang sihat, cergas, dan menarik. Okey, seterusnya Takuya-san. Hal ini dikatakan demikian karena berusukan Kerana. karena berusukan boleh membuatkan otot dan tulang serta menyehatkan badan dengan membakar lemak berlebihan dalam badan. Natija daripada badan yang sihat juga akan melahirkan minda yang cerdas dan mendorong kecemerlangan dalam pelajaran. Okey. Seterusnya. Selain itu, remaja dapat mengisi masa lapang dengan cara yang bermanfaat. Contohnya, remaja dapat memanfaatkan masa lapang dengan melibatkan diri dalam aktivitas sukan seperti tenis, memanah, dan futsal. Memanah. Memanah dan futsal. Okey. Remaja yang aktif dalam sukan pasti tidak akan melakukan aktiviti yang kurang bermanfaat seperti menghabiskan masa lapang dengan menonton televisi, tidur atau melepak di pusat buri-bura. Sebaliknya, mereka akan mengisi masa senggang mereka dengan melakukan aktivitas sukan yang digemari bersama rakan-rakan. Okey. Impaknya, remaja akan membentuk gaya hidup yang sifat dan terhindar daripada masalah sosial. Okey. Jadi, kita berhenti dulu kat sini. Dalam dua perenggan ni, ada tak perkataan yang Takuya-san atau Ryota-san tak faham? Apa maksudnya cergas? Oh, cerdas. Cerdas atau Iya. cergas? Dua-dua. Oh, okey. Okay. Cergas dan cerdas. Cergas bermaksud aktif secara sehat secara fizikal. Cerdas bermaksud bijak. Okay. Bila kita cakap sehat secara fizikal ni, kita boleh faham yang orang yang sihat secara fizikal ni dia orang yang bertenaga lah. Macam tu. Jadi bila kita cakap dekat sini, minda yang cerdas, maksudnya minda yang bijak. Okay, seterusnya ada tak perkataan lain yang tak faham?
natijah. No, natijah. Natijah. Natijah bermaksud the result. Keputusan Hmm. or result of something. Contohnya kalau kita lihat dekat ayat tadi, mana tadi? Natijah daripada badan yang sihat. Okay, maksudnya keputusan atau the result from a healthy body will result what we call it cerdas a smart brain, a smart mind. Okay, faham. Okay. Selain tu ada tak perkataan yang tak faham? Kecemerlangan. Kecemerlangan. Oh, kecemerlangan. Success. Kecemerlangan. Success. Bila dia cakap kecemerlangan dalam pelajaran, maksudnya success in studies. Kecemerlangan. Okey. Selain tu ada? Ada lagi? Ada. Apa maksudnya terhindar? Oh, terhindar. Mana tadi ayat tadi? Oh, terhindar daripada masalah sosial. Maksudnya safe from, can avoid from. Jadi bila kita cakap terhindar daripada masalah sosial, you can say it can avoid that person from social problems. Hmm. Okay, faham? Ya, faham. Okay, seterusnya kita habiskan lagi 2 peringkat. Boleh mula dengan Rio Tasang. Okay. Seterusnya, aktiviti sukan juga dapat mencengkil bakat remaja. Okay, Takia-san. Ayat seterusnya. Sebenarnya aktiviti Melalui. melalui pertandingan yang diadakan pada peringkat sekolah, guru akan dapat mengusang dan mencengkir bakat terpendam remaja dalam berbagai acara sukan seperti catur, badminton, dan olahraga. Mencengkir apa? Oh, mencungkil. Mencungkil bermaksud membongkar
Faham tak apa maksud membongkar? Atau mengeluarkan. Mana ayat tadi? Mencungkil bakat remaja. Okay, jadi bila kita cakap mencungkil bakat remaja, maksud dia ialah kita cuba membongkar apa bakat seseorang ni. Kita cuba keluarkan bakat dia. Faham tak? Cuba mencari. Bukan mencari. Mengeluarkan. Okay. Seterusnya. Mana tadi? Okay. Okay, boleh sambung. Silakan. Pada masa yang sama, guru akan mendirap bakat remaja ini dengan latihan yang terancam agar mereka dapat bermain dengan baiknya semasa pertandingan dijalankan. Okay. Seterusnya Takuya-san. Dijalankan. Dengan ini, pihak sekolah dapat mencungkil bakat dan melahirkan ramai atlet yang berpotensi untuk berjaya pada peringkat yang lebih tinggi. Okay. Ada perkataan yang tak faham tak dekat sini? Apa maksudnya mendirap? Oh, okay. Menggilap maksudnya to polish. Oh, Menggilap. To polish. To make something shine. oh, Untuk membuat sesuatu bercahaya, gilap. Contoh ayat dia tadi mana? Bakat remaja. Menggilap bakat remaja. Maksudnya to polish their talent. The teenagers. Ya. Okay. Terusnya. Okay, kita sambung. Seterusnya, giliran Takuya-san kan? Sorry. Di samping itu. Di samping itu aktiviti sukan dapat memupuk perpaduan dalam kerangka remaja. Okay, seterusnya di atas. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa bersukan semangat kecintaan dan keakraban antara rakyat berbidang kaum di negara ini dapat dipupuk. Ya, seterusnya. Atlet yang berada dalam pasukan yang terdiri daripada remaja yang berbeza. Kaum
dan budaya akan adalah bekerja sama untuk memastikan kejayaan pasukan mereka. Okey. Terakhir. Terakhir di atas. Okey, okey. Impaknya sifat toleransi dan semangat kesukanan dalam kalangan remaja yang berbeza latar belakang dapat dipupuk dan perpaduan dapat dijalin. Okey, terima kasih banyak. Jadi kita dah habis baca perenggan ni. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, ada tak perkataan yang tak faham daripada perenggan terakhir? Maksudnya keakraban. Keakraban? Yang ni ke? Ya, betul. Oh, keakraban means the closeness. I don't think that's a word in English. Keakraban. Semangat. Keakraban. I don't think there's a word in English for it. Perhubungannya rapat. I guess kalau tengok Google Translate, I'll try to look at Google Translate if there is the word in English. No, it's not. Perhubungan Dalam Google Translate dia cakap intimacy, but that's not the accurate word for it. Jadi okay. Kalau saya cakap perhubungan keadaan di mana contohnya dalam ayat tadi dia cakap kerana semasa bersukan semangat keakraban antara rakyat dapat dipupuk. Semangat keakraban antara rakyat dapat dipupuk. Bersukan, kita dapat menghasilkan perhubungan yang rapat antara rakyat. Itu maksudnya. Baca intimacy or closeness among the society. Kalau kita kat sini tengok keakraban. Yeah, that's what it means.
Okey, selain tu ada tak? Saya tak ada. Okey, takoyaki ada tak? Sekarang tidak lah. Okey. Jadi sampai di situ sahajalah. Okey. Okey. Sekejap, kalau tengok kat sini dia cakap perhubungan atau pertalian yang sangat erat, perhubungan yang akrab. Akrab ni rapat. Close. Mhm. Bila kita cakap kawan kawan yang kita akrab, kawan akrab kan? Maksudnya kawan yang kita rapat. Mhm. Okey, faham. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah Sama-sama. menyertai kelas kita pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan pula. Sebelum tu saya nak tanya, bila Takuya-san dan Ryota-san free minggu depan? Hari Ahad atau Sabtu atau Isnin? Isnin tak boleh. Sabtu atau Ahad? Minggu depan ya. Minggu depan. Saya mau mengirim. Saya nak mengirim lagi ya. Maaf tak dengar. Saya nak mengirim. Saya nak mengirim jadwal saya lagi ya. Okey. Nanti saya Takuya-san nak boleh okey, saya nak hari Sabtu tapi tak boleh malam. Saya nak petang boleh ke? petang pukul Petang pukul 4 4 sampai 5 macam sampai tu. 5. Okey. Takuya-san Sabtu pukul 4 boleh? Pukul 4 petang. Pukul 4 petang. Boleh? Hari Ahad atau hari Minggu. Hari Hari Sabtu. 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 Hari Sabtu. Sebentar. Sekarang tidak bisa ya. Oh, hari Sabtu tak boleh. Okay, macam mana? Hari apa je yang Takuya-san boleh? Takuya-san tak boleh nak confirmkan hari ni. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu malam jam 9 bagus ya. Tapi Ryota-san tak boleh kan malam? Tidak bisa. Minta. Maaf. Hmm. Hari Ahad Ryota-san tak boleh? Atau Takuya-san? Ya. Oh, okay. Macam mana dengan hari Jumaat? Hari Jumaat saya boleh. Okay. Takuya-san boleh hari Jumaat? Hari Jumat. Tanggal berapa? 10 hari bulan. Februari bulan. 10. Bukan. 3 hari bulan kan. Bukan. 3. Okey ya. Boleh. Okey. Boleh. Pukul 8. Bukan. Pukul 9.
9 malam. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana menyertai menghadiri kelas pada hari ini. Jadi kita akan tamatkan kelas ini. Bye. Selamat. Dan Okey, terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nasa.